Terima kasih saudara-saudara yang hadir dan mendengar ucapan saya, Tok. Sebagaimana kita tahu bahawa kita mari ada pilihan raya pada tahun 2016 yang dipimpinkan oleh Allahyarham Bin Sri Adnan Satem. Dan pada tahun itu rakyat Sarawak telah memberi mandat yang kuat kepada kerajaan kita yang dipimpin oleh Tok Nan. Malangnya Tok Nan meninggal kita. Dan rakan-rakan dalam kerajaan telah menyambut saya sebagai pengganti kepada Tok Nan. Dan saya telah meneruskan usaha-usaha yang telah kita janjikan dalam manifesto 2016. Di antaranya ialah kita terus memperjuangkan hak kita di bawah MA 63. Di samping itu kita akan mengurus dan membangunkan negeri kita Sarawak. Alhamdulillah, selepas saya mengambil alih dalam masa 4 tahun yang lepas, saya telah meneruskan usaha untuk mendapatkan hak kita yang terhakis dalam Malaysian Agreement. Dan baru-baru ini Kerajaan Pusat telah bersetuju memindahkan perlembagaan yang memberi perlindungan dan pengiktirafan kepada Malaysian Agreement serta dengan instrumen IGC kita. Maka ini adalah satu perjuangan yang telah kita dapati. Selepas itu saya telah dapat mengambil alih kuasa Bakun, di mana kita tahu Bakun itu adalah mengeluar elektrik yang dipunyai oleh Kerajaan Pusat. Dan selepas perbincangan, saya telah dapat mengambil alih Bakun. Sekarang ini dipunyai oleh 100% negeri Sarawak. Ini bermakna power generation kita ini dikontrol oleh Sarawak untuk orang Sarawak. Dan kita tahu bahawa kita hendaklah memberi ruang kepada orang muda untuk menguruskan negeri kita ini dan memberikan cara baru bagaimana kita memantapkan ekonomi dan juga pendidikan kita di Sarawak. Maka saya unjurkanlah satu pendekatan di mana kita menggunakan infrastruktur digital dan kita anjurkanlah digital ekonomi. Dan akhirnya saya dan rakan-rakan dalam kerajaan negeri telah menubuhkan Sarawak Multimedia Authority. Dan ini menjadi satu usaha kita untuk meningkatkan infrastruktur kita, iaitu infrastruktur digital, yang akan memberi manfaat kepada pengurusan ekonomi dan juga era baru yang akan dimainkan oleh orang muda sekarang yang masih di universiti dan juga yang boleh dikatakan masuk ke era baru. Ini adalah satu pendekatan yang saya nampak lebih sesuai untuk masa depan negeri Sarawak. Dan kata orang Sarawak, kita tu lebih daripada sidak lain dah dari sudut pengurusan digital ekonomi. Lepasnya, kita berjuang untuk mendapat hasil kita lebih. Kita tahulah kita ada masalah dengan Petronas dahulu. Dan ada orang berjanji untuk mendapatkan 20% hasil daripada Petronas, tapi itu janji sahaja. Dan saya ada cara baru.
di mana mengikut perlembagaan kita, kita ada hak untuk melaksanakan cukai jualan. Dan dengan adanya kuasa undang-undang ini, saya telah laksanakan. Walaupun ada masalah, kita bawa Petronas ke mahkamah. Dan akhirnya kita telah menang dalam mahkamah. Dan kerajaan pusat melalui Petronas terpaksa mengiktirafkan undang-undang kita, iaitu Oil Mining Ordinance tahun 1958. Our Mining Ordinance 1958, and the court recognized that particular law. Jadi dengan ada ini, kita telah dapat melaksanakan cukai jualan. Dan Alhamdulillah, hari itu negeri Sarawak mempunyai dana yang agak kuat, di mana kita telah dapat hasil yang lebih daripada cukai jualan. Tuan-tuan, adik kakak sekalian, hari itu kita dah nerima dalam masa 3 tahun saja 7 bilion ringgit hasil tambahan kepada pendapatan kita di negeri Sarawak. Dan dari sudut infrastruktur, kita nak membangunkan kawasan-kawasan kita di luar bandar. Khususnya di kawasan pesisiran, di mana terdapat banyaknya population kita yang tinggal di kawasan tersebut. Maka kita bangunkanlah apa disebut sebagai coastal highway. Dan ini memakan belanja yang agak besar. Dan saya ada model baru untuk membiayai coastal road ini, dan hari ini sedang kita laksanakan. Dan ini akan membuka kawasan baru khususnya luar bandar dan menjanakan kegiatan ekonomi yang ada di luar bandar. Dan hari ini saya percaya pada tahun 2025 Coastal Highway ini akan komplit dan ia akan memberikan keadaan yang baik kepada kawasan luar bandar. Bagaimana pula dengan pendidikan anak kita? Sebab itu kita akan bangunkan sekolah-sekolah yang ada di kawasan baru ini. Dan keduanya, kita hendaklah tahap standard education kita ini ada benchmark dengan standard luar negara. Maka kita di Sarawak menubuhkan 5 sekolah antarabangsa. Ini akan membolehkan anak-anak kampung yang mendapat keputusan yang baik untuk kita tempatkan di dalam sekolah ini, iaitu sekolah residential, yang menggunakan sukatan pelajaran kita berasaskan kepada sukatan pelajaran antarabangsa. Jadi anak-anak kita dapat berpeluang untuk sama-sama duduk rendah, berdiri pun sama tinggi dengan anak-anak yang lain. Lebih-lebih lagi kepada anak petani dan nelayan. Kerana kita memberikan yuran yang rendah, ada pula kita akan beri beasiswa. Ini dari sudut talent kita. Dan kita telah menubuhkan institusi pengajian tinggi, termasuklah UCTS, dan sekarang ini University College, ICAT, serta institusi latihan sebagai Sentek untuk menaikkan taraf talent yang ada pada anak Sarawak. Jadi saya telah melaksanakan apa yang telah kita janjikan dalam manifesto tersebut. Tetapi dalam kita menguruskan negeri kita dalam masa 4 tahun yang lepas, kita tahulah kerajaan pusat telah bertukar tangan. Tidak ada dalam sejarah Malaysia, dalam masa 3 tahun kita ada 3 Perdana Menteri. Dan bagi kita di Sarawak, kita ada kestabilan yang kuat. Dan sebab itu kita tubuhkan parti GPS yang memberi tekanan kepada kita rakyat Sarawak. Di samping kita kerjasama dengan kerajaan pusat, tetapi tumpuannya ialah
untuk menjaga, melindungi rakyat Sarawak. Jadi tuan-tuan, saudara sekalian, adik kakak sekalian, ini telah kita laksanakan dalam masa 4 tahun ini. Dan masa depan kita cerah walaupun kita dalam keadaan pandemik. Waktu pandemik kita beri bantuan kepada adik kakak sekalian menerusi BKSS dari 1 hingga ke 7. Dan insya-Allah kita sambung ke BKSS 8. Dan kita bantu. Dan cara kita mengendalikan keadaan COVID ini, kita tahulah negeri kita yang pertama mendapat vaksinasi yang tinggi. Dan sekarang ini kita telah meluaskan kepada anak-anak kita. Jadi ini telah kita laksanakan baik dan negeri kita aman dan terus maju. Ini baru 4 tahun. Dan sebab pandemik, saya telah merangka satu pembangunan yang lebih terperinci hingga ke tahun 2030. Bermakna dalam masa sekarang 2030, saya akan teruskan dengan syarat rakyat memberi mandat saya yang besar untuk saya meneruskan usaha-usaha yang telah saya katakan tadi. Memang pihak pembangkang akan bercerita yang lain-lain. Kita masih ingat lagi waktu dia janji kita 20% minyak. Pendapatan Sarawak akan dibagi 50-50 antara persekutuan dengan kita. Dan seterusnya dia janjikan akan membangunkan negeri kita tu. Apa yang terjadi dalam masa 22 bulan? Janji tinggal janji, sungai si berhulu. Dan apa yang berlaku? Ialah projek kita pun telah di-cancelnya. Kita tahulah jambatan Rambungan, cancel. Jambatan Batang Lupa, cancel. Jabatan Igan, cancel. Semua perkara-perkara yang sangat penting kepada rakyat telah cancel. Tapi janji nak membantu kita. Sebab itu saya kata, inilah apa yang berlaku. Baik nasib ada GPS. Saya dan rakan-rakan dalam GPS teruskan. Sekarang kita buat 13 jabatan untuk coastal highway kita. Dan seterusnya hari ini dari sudut kesenian, arts, culture, budaya, kita tingkatkan. Negeri kita yang pertama, negeri yang dah mempunyai TV kita sendiri. Dan ini akan mengalahkan performing art dan juga kesenian yang ada di kalangan rakyat Sarawak, khususnya orang muda-muda ini. Jadi ini telah kita deliver. Jadi apa yang berlaku hendaklah menjadi iktibar kepada kita. Ada pula seorang pemimpin negara kononnya yang pernah menjadi Menteri Keuangan mengatakan cara saya untuk menguruskan keuangan dana negeri Sarawak akan bankrupt dalam masa 3 tahun. Ini dah lebih 3 tahun. Nilai sahaja. Bertambah lagi ada rezeki kita di negeri Sarawak. Dengan kestabilan dan juga perpaduan di kalangan kita. Kita tu basic banyak bangsa. Kita hidup aman. Hari agama pun kita jaga. Kita ada uniform. Dan ini telah memberikan satu keadaan yang sangat kondusif dalam kita membangunkan negeri kita. Jadi dalam hal ini saya ingin nak berpesan, masa depan kita hingga tahun 2030 adalah cerah. Tetapi nilainya tuan-tuan saja boleh menilai. Sekarang saya beri mandat kepada rakyat untuk rakyat mengamalkan demokrasi ini dan seterusnya melihat apa yang telah kita laksanakan. Dan kita melihat apa pula yang akan menanti kita. Tuan-tuan, saya dengan rakan-rakan saya telah committed untuk membangunkan negeri kita sebagai
negeri yang maju berpendapatan tinggi pada 2030. Kita telah rangkakan Post Economic Development Strategy hingga tahun 2030. Dan ini akan terus kita laksanakan dan insya-Allah negeri kita akan menjadi negeri maju berpendapatan tinggi dengan perpaduan yang erat di antara kita. Janganlah kita mempunyai keadaan umbang-ambing, nak tentu arah. Nasib juga negeri kita tu siada kedaya. Negeri kita aman. Kita sebagai pemimpin teruskan usaha. Untuk melaksanakan masa depan, saya berkendakkan mandat yang kuat daripada rakyat berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya, berbilang bangsa. Jadi kita merangkumkan semua kekuatan ini untuk masa depan kita. Jadi dalam hal ini saya serah kepada adik kakak. Adik kakak boleh menilai. Adik kakak akan melihat di mana masa depan kita, anak cucu kita dan seterusnya membangunkan masyarakat kita dalam keadaan yang baik. Saya serahlah kepada tuan-tuan. Inilah partinya yang dipimpin oleh anak Sarawak. Dan anak Sarawak sendiri yang boleh melindungi masa depan anak Sarawak. Fikirlah baik-baik. Dan saya yakin bahawa dengan perpaduan kita yang kukuh, kita akan meneruskan usaha kita untuk membangunkan negeri kita dalam semua bidang. Sekarang ini kita mempunyai kuasa dalam sudut gas distribution, bermakna kita boleh menambah nilai usaha kita dalam industri berat, industri petrochemical. Dan satu lagi, sekarang ini dunia telah sama-sama berusaha ke arah ekonomi hidrogen. Sarawak sudah ada pilot project mengeluarkan hidrogen. Dan sekarang ini banyak pihak-pihak berminat, umpamanya Samsung daripada Korea dan rakan-rakannya, dan juga daripada Australia yang hendak melabur dalam industri yang baru ini yang berteraskan kepada hidrogen. Green economy. Kita akan tambahkan lagi hutan kita dengan tanaman semula supaya hutan kita lagi boleh banyakkan pokok-pokok yang baru. Jadi tuan-tuan, dari sudut pertanian ini akan terus kita usahakan dan kita menggunakan digital production termasuklah IoT dalam usaha kita membangunkan negeri kita. Hanya GPS sajalah yang dapat melaksanakan dan deliver apa yang telah kita rancangkan. Sebab itu, berilah kami GPS mandat yang kuat untuk meneruskan usaha-usaha ini. Sekian, selamat berjuang untuk kita semua. Terima kasih.